Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullah, dan kita telah tiba pada siri yang ke-164. Kita masih lagi pada hadis-hadis berkenaan tentang haji dan umrah. Dan kita telah tiba pada riwayat 2902. 2902, dan kali ini Imam Muslim membawakan hadis-hadis berkenaan dengan tajuk bahawa seseorang yang berihram, dia boleh berihram dengan niat bersyarat. Dia boleh berniat ihram dengan bersyarat. Maka apakah maksud bersyarat? Kita tahu bahawa seseorang yang telah masuk dalam ihram, dia tidak boleh keluar daripada ihram kecuali dengan dia menyelesaikan amalan-amalan tersebut. Kalau haji, maka ada rukun dan wajibnya. Kalau umrah, maka bila dia berniat umrah, maka dia kena selesaikan tawaf, kena selesaikan sa'i, dan juga kena bertahallul. Maka itu adalah umrah. Lalu kalaulah dia tak selesaikan, tak boleh keluar daripada ihram. Kecuali kalaulah seseorang itu terhalang, maka dia hanya boleh keluar daripada ihramnya dengan cara ihsar. Maka bila ihsar, kena bayar dam, barulah dia boleh keluar daripada ihramnya. Namun kalaulah seseorang itu niat bersyarat, maka apabila didapati apa yang dia telah letakkan syarat, maka automatik dia keluar daripada ihram. Contohnya sekiranya dia meletakkan syarat, kalaulah dia datang haid, maka bila datang haid, keluarlah dia daripada ihram. Ataupun lebih umum, kalaulah dia terhalang dengan sesuatu halangan, maka keluarlah dia daripada ihram. Maka sebab itu Imam Muslim membawakan hadis-hadis berkenaan tentang niat bersyarat ihram yang pernah berlaku kepada zaman Nabi SAW. Maka dibawakan tajuk jawaz, harus dan boleh ishtiratil muhrim, seseorang yang berihram untuk meletakkan syarat at-tahallul, agar dia tahallul keluar daripada ihram, bi'udhril marad, dengan sebab keuzuran sakit, wa nahwih, dan seumpamanya. Lalu kalaulah disebut perkataan tahallul, maka dia kena bertahallul dulu baru boleh keluar daripada ihram. Dia kena gunting rambut dulu, ataupun kalau lelaki cukur. Tetapi kalaulah dia menggunakan perkataan halal, maka dia tidak perlu kepada tahallul, dia akan terus keluar daripada ihram apabila didapati syarat tersebut. Sebab itu kata Imam Nawawi pada baris yang pertama tajuk ini, kata Imam Nawawi, fafihi, maka hadis-hadis yang bakal kita baca adalah petunjuk, dalil bagi orang yang berkata yajuzu, bahawa harus an yashtarital hajj wal mu'tamir, seseorang yang menunaikan haji dan umrah untuk meletakkan syarat fi ihramih, dalam ihramnya, annahu in marida, sesungguhnya jika dia sakit, tahallala, maka dia keluar daripada ihram, maka boleh, tidak ada masalah. Dia bergantung kepada apa yang dia letak. Kalaulah disebut haid, maka hanya haid. Kalau disebut apa-apa halangan, maka apapun halangan yang berlaku akan menjadikan dia keluar daripada ihram. Pada baris yang ke bawah tu, kata Imam Nawawi, wa qala Abu Hanifah wa Malik, Imam Abu Hanifah dan Malik berpandangan, la yasihul ishtirat, bahawa dalam ihram haji dan umrah tidak boleh niat bersyarat. Jelas ke jelas? Baca riwayat 2902. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala, beliau berkata, dakhala Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk bertemu dengan Duba'ah binti Zubair radhiyallahu anha. Beliau merupakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu muka surat sebelah 786 pada baris yang pertama, apakah nasab beliau? Duba'ah binti Zubair
bin Abdul Muttalib. Maka bererti beliau adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka beliau adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Duba'ah binti Zubair binti bin Abdul Muttalib. Faqala laha, maka Nabi telah berkata kepada Duba'ah, aradtil hajj, adakah kamu nak buat haji? Maka Duba'ah menjawab, wallahi demi Allah, ma ajiduni illa waji'ah, tidaklah aku mendapati diriku wahai Rasulullah kecuali waji'ah, sering sakit. Maka Nabi bersabda kepada Duba'ah, huji, tunaikanlah haji, washtariti, dan letakkanlah syarat, wakuli, lalu kamu ucapkanlah, Allahumma, ya Allah, mahilli, aku menjadi halal, haitsu habastani, di mana kamu menahanku. Maksudnya selalunya niat umrah, niat haji berbunyi sebagai contoh. Lalu contohnya adalah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Contoh niat dia adalah sahaja aku berniat haji dan berihram dengannya kerana Allah. Maka kemudian tambah ni, Allahumma mahilli haitsu habastani, ya Allah aku menjadi halal di mana engkau menahanku. Bererti kalaulah seseorang itu tertahan, dia dah tak dapat nak buat amalan haji, maka dia akan keluar daripada ihram haji. Cumanya tabung haji tidak menggalakkan kita niat bersyarat untuk haji. Sebab dah lah nak pergi haji susah, maka risau nanti bila berlaku sesuatu yang kita sebut, maka terkeluar kita daripada ihram haji. Namun kalaulah umrah, maka kita digalakkan untuk niat bersyarat. 2903 wabihi ilaihi qala haddatsana Abd ibn Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Zuri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk menemui Duba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib yang merupa keluarga baginda. Maka Duba'ah berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni uridul hajjah, aku ingin untuk menunaikan haji, wa ana syakiyah, namun aku adalah seorang yang sering sakit. Maka Nabi SAW bersabda, huji, tunaikanlah haji, washtariti, dan letaklah kamu akan syarat, anna mahilli, bahawa aku menjadi halal, haitsu habastani, di mana engkau menahanku ya Allah. Di mana dia terhalang, dah tak boleh buat kerana sakit dan seumpamanya, maka dia akan menjadi halal, dia akan keluar daripada ihram. Lalu kalaulah dia menggunakan perkataan mahilli halal, maka dia tak perlu tahallul, tak perlu gunting rambut terlebih dahulu, automatik dia menjadi halal. Kalaulah dia menggunakan perkataan tahallul, maka dia kena melakukan amalan untuk bertahallul. 2904, riwayatnya lebih kurang sama, lalu kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abdul Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hisham bin Urwah an Abi an Aisyah radhiyallahu anha mislah. 2905, wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Wahhab bin Abdul Majid wa Abu Asim wa Muhammad bin Bakr an Ibn Jurayj tahwil. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa lafdhu lahu qala akhbarana Muhammad bin Bakr qala akhbarana Ibn Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Ta'usan wa Ikrimah maula Ibn Abbas an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Duba'ah, sesungguhnya Duba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu beliau berkata, inni mar'atun thaqilah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang wanita yang mempunyai sakit yang berat. Beliau seorang yang sering sakit dan beliau takut kalau beliau berniat ihram tak dapat nak menyelesaikan ibadah haji tersebut. Wa inni uridul hajjah, namun sesungguhnya aku menginginkan untuk menunaikan haji. Semoga Allah jemput kepada yang belum untuk dapat menunaikan haji dalam keadaan sihat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan Allah kabulkan dan Allah terima haji tersebut. Fama ta'muruni, maka kata Duba'ah, maka apakah yang engkau perintahkan untukku wahai Rasulullah? Maka baginda bersabda, ahilli, berihram hajilah kamu, washtariti, dan letakkanlah syarat, anna mahilli, bahawa sesungguhnya aku menjadi halal, haitsu tahbisuni, di mana Allah menahanku, maksudnya di mana dia tidak dapat lagi meneruskan ibadah haji, maka dia menjadi halal. Qala, maka berkata perawi iaitu Abdullah bin Abbas, fa adrakat, maka Duba'ah telah berjaya menyelesaikan hajinya.
dia telah berjaya dan tidak ada masalah. Sebab itu pada baris yang kedua, ay adrakatil hajjah walam tatahallal hatta faragat minhu. Maka dia telah berjaya menyelesaikan amalan haji dan dia tidak perlu untuk menjadi halal awal kerana sakit dan seumpamanya. Faham ke tak faham ni? Jelas ke? 2906. Kenapa? Nah, kejap. Tu ada. 2906. Wa bi ilayhi qala hadatsana Harun bin Abdullah qala hadatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala hadatsana Habib bin Yazid an Amr bin Harim an Sa'id bin Jubair wa Ikrimah an Ibn Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Duba'ah aradatil hajjah, ingin menunaikan haji. Fa amarahan Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkannya an tashtarita, untuk niat bersyarat. Maka niat bersyarat ni bukan sekadar untuk orang yang datang haid, bukan sekadar untuk orang yang sakit, namun sebenarnya orang yang lelaki yang sihat pun boleh niat bersyarat. Boleh niat bersyarat. Faf'alat, maka beliau telah melakukan niat bersyarat. An amri Rasulillah, daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2907. Wa bi ilayhi qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa Abu Ayyub al-Ghailani wa Ahmad bin Khirash qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharani haddatsana Abu Amir wa huwa Abdul Malik bin Amr qala haddatsana Rabah wa huwa ibn Abi Ma'ruf an Ata'in an Ibn Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Duba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib, "Hujji, tunaikanlah kamu akan haji. Washtariti, dan letakkanlah niat bersyarat. Anna mahilli, bahawa sesungguhnya aku menjadi halal. Haitsu tahbisuni, di mana Allah menahanku daripada aku dapat meneruskan haji." Kalaulah dia tak niat bersyarat, maka cara untuk keluar daripada ihram adalah kena membayar dam ihsar, kena sembelih binatang, barulah dia boleh keluar daripada ihram, ataupun dia kena selesaikan dan kemudian dia kena bertahallul. Wa fi riwayat Ishaq amara Duba'ah. Bab yang ke-15 berkenaan tentang berihram an-nufasa, wanita yang berada dalam keadaan nifas. Maka wanita yang berada dalam keadaan nifas, dia boleh berihram. Wastihbab ightisaliha lil ihram, dan wanita yang ada dalam keadaan nifas ataupun dalam keadaan haid pun sama, dia boleh mandi dengan niat mandi ihram. Wa kadzal haid, begitu juga wanita haid. Lalu bukanlah bila dia mandi ihram bererti dia dah suci, tidak. Tetapi kerana mandi sunat ihram ini adalah sunat, maka walaupun masih ada darah nifas dan darah haid, maka sunnah untuk dia mandi sunat ihram. Lalu mandi sunat ihram ni bila? Sebelum memakai pakaian ihram. Lalu mula-mula bersihkan diri. Ada kuku potong dan seumpamanya, bulu-bulu yang tak sesuai maka cukur ataupun cabut. Kemudian mandi, kemudian memakai pakaian ihram, kemudian solat sunat ihram. Setelah itu bila dah menaiki kenderaan, barulah berniat ihram. Jelas ke jelas? Nak pergi sana Fia? Okay, hadis berapa tadi? Lalu kalaulah kita nak hafal niat bersyarat yang diajar oleh Nabi, maka pada hadis yang ke mana tadi? Hadis yang ke 2902 tu, Allahumma mahilli haitsu habastani, ataupun tahbisuni. Allahumma mahilli haitsu habastani, ya Allah aku menjadi halal di mana engkau menahanku ya Allah. Okey, riwayat 2908, maka berkenaan tentang ihramin nufasa, wanita yang dalam keadaan haid dia boleh berihram. Boleh, cuma dia tak boleh buat tawaf sahaja. Yang lain semua dia boleh buat. Maka dia kena tunggu selesai bersuci barulah dia buat tawaf. Maka orang yang dalam keadaan nifas boleh berihram. Orang yang dalam keadaan haid boleh berihram. Dan dia juga boleh niat bersyarat. Cuma niat bersyarat dia akan berbeza sedikit, dan dia akan niat, ya Allah, jika haidku berpanjangan sehingga aku balik, maka aku menjadi halal. Supaya dia boleh balik dalam keadaan keluar daripada ihram. Sebab kadang-kadang kita duduk kat Mekah tak lama, 5 malam, 6 malam, 7 malam. Dan kita tak tahu berapa lama haid boleh. Haid boleh kadang-kadang sampai maksimum 15 hari. Maka kalaulah dah datang haid,
maka niat syarat dia berbeza. Niat syarat dia adalah, ya Allah sekiranya haidku berpanjangan, maka aku menjadi halal. Berpanjangan sampailah waktu balik. Lalu dia tak perlu nak bayar dam ihsar. Kalaulah dia tak niat begitu dan tiba waktu nak balik, maka kena membayar dam ihsar kerana dia terhalang untuk menyelesaikan umrah dia. Wastihbab ightisal lil ihram, dan sunnah untuk wanita dalam haid dan juga nifas untuk mandi sunat ihram. Wa kadzal haid, begitu juga wanita haid. 2908. Wa bihi la qala hadatsani Hannad bin Sari wa Zuhair bin Harb bin Uthman bin Abi Syaibah kullu man abdata qala Zuhair hadatsana Abdah bin Sulaiman an Ubaidillah bin Umar an Abdurrahman bin Al-Qasim an Abi Aisyah. Daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, Nufisat telah melahirkan anak. Nufisat di sini bukanlah bermaksud keluar darah, tetapi diterjemahkan dengan wulidat. Sebab itu pada baris yang kedua, apa kata Imam Nawawi, baris yang kedua untuk tajuk ini, kata Imam Nawawi, Nufisat ay wulidat, maka telah melahirkan anak Asma binti Umais. Maka Asma binti Umais adalah salah satu wanita yang Masya Allah, Allah kurniakan dia peluang untuk berkahwin dengan 3 sahabat Nabi yang unggul. Dia awalnya adalah isteri kepada Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib, abang kepada Sayyidina Ali, sepupu Nabi. Bila Ja'far bin Abi Talib wafat pada tahun yang ke-8 Hijrah dalam peperangan Mu'tah, maka dia telah berkahwin dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka daripada situ dapatnya anak yang bernama Muhammad bin Abu Bakar yang kita nampak tu. Ketika mana Abu Bakar meninggal dunia pada tahun yang ke-13 ataupun 14 Hijrah, maka dia telah berkahwin dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sehinggalah beliau meninggal dunia pada tahun 34 Hijrah tak silap. Beliau meninggal dunia, lalu beliau adalah seorang wanita yang berkahwin dengan 3 orang sahabat yang unggul. Maka Asma binti Umais radhiyallahu taala anha, maka apabila dia melahirkan Muhammad bin Abu Bakar bisyajarah, di syajarah, iaitu di sebatang pokok, maka Nabi SAW telah memerintahkan Abu Bakar antaghtasila, untuk menyuruh Asma binti Umais mandi, wa tuhilla, dan berihram. Maka walaupun dia masih ada darah, maka wanita yang dalam nifas, dalam haid boleh berihram. Ini dalilnya. 2909 baca sanad dia. Maka daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkenaan tentang kisah Asma binti Umais hina nufisat, ketika mana beliau melahirkan anak. Maka syajarah di situ maksudnya apa? Iaitu Zulhulaifah. Maka tempat tersebut juga dikenali sebagai syajarah. Zulhulaifah, Bir Ali, Masjid Miqat, banyak nama dia. Maka sesungguhnya Nabi SAW amara Abu Bakar, telah memerintahkan Abu Bakar suami kepada Asma binti Umais, fa amaraha, maka baginda telah memerintahkannya untuk mandi, wa tuhilla, dan berihram. Bab yang seterusnya berkenaan tentang jenis-jenis ihram. Lalu contohnya haji. Maka berapa ihram haji yang kita boleh berniat? Maka jenis-jenis ihram haji. Wa annahu yajuzu ifradul haj, bahawa sesungguhnya harus untuk berihram dengan niat ifrad. Wa tamattu' pun boleh, dan kiran pun boleh. Wa jawazi idkhalil haj, dan harus untuk memasukkan haji, berniat haji setelah berniat umrah. Wa mata yahillul qarin, dan bilakah orang yang berniat kiran, haji kiran, pada waktu itu menjadi halal daripada amalan haji dia. Maka cara untuk buat haji ada 3. Ada 3 cara untuk buat haji. Bila kita nak berniat ihram, maka ada 3 cara untuk buat haji. Maka pada baris yang kedua daripada bawah, kata Imam Nawawi, wa qad ajma'al ulama wa ala jawazil anwa'is thalathah. Maka para ulama telah sepakat bahawa ketiga-tiga cara melakukan haji adalah harus. Okey, maka apakah kita kena faham daripada terjemahan perkataan kita dah boleh faham. Al-ifrad. Al-ifrad bermaksud satu, singular. Maka apakah haji ifrad? Kata Imam Nawawi, ayyuhrima bil haji fi ashhurihi wa yafrugha minhu thumma ya'tamir. Maka haji ifrad adalah seseorang yang bila dia melewati miqat,
pada bulan-bulan haji. Maka bulan haji bermula daripada 1 Syawal. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, firman Allah. Maka bulan-bulan haji adalah bermula daripada Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. 10 hari pertama Zulhijjah. Maka bila seseorang itu dia masuk melewati miqat dengan niat haji sahaja, sebab itu nama dia ifrad, niat dia haji sahaja, bukan niat umrah, dia tak ada buat umrah. Dia masuk Mekah, dia tunggu amalan untuk menyelesaikan haji. Semua pada waktu tu dia masuk Mekah, dia buat tawaf kudum, dan kalaulah dia nak dahulukan sa'i haji pun boleh. Dia boleh dahulukan sa'i haji sebelum tiba musim haji. Sebelum tiba amalan haji yang lain. Maka itu dipanggil ifrad. Contoh, dan ifrad ni paling susah tetapi paling afdal. Contoh, kalaulah dia datang lewat, dia tak rasa sangat. Amalan haji bermula daripada tarwiyah 8 Zulhijjah. Tapi kalaulah kata dia masuk Mekah 1 Syawal. Maka bila dia masuk Mekah 1 Syawal, maka ada berapa bulan nak tiba musim haji? 2 bulan lebih. 1 Syawal dia masuk. Dah boleh niat haji dah 1 Syawal. Maka bila dia masuk Mekah, dia niat haji ifrad. Maka dia berada dalam ihram 2 bulan lebih. Maka sebab itu ada orang yang kalau pergi awal, kalau niat dia ifrad, maka dia akan berada dalam ihram sebulan, 2-3 minggu, bahkan paling lama 2 bulan lebih dia berada dalam ihram. Maka apakah maksud ifrad? Seseorang itu bila masuk ke Mekah, dia melewati miqat, niat dia hanya nak buat haji. Dia tak ada niat nak buat umrah. Bila dah habis haji, summa ya'tamir, barulah dia buat umrah. Jelas ke jelas? Yang kedua, kata Imam Nawawi, wat tamattu'. Tamattu' ni bermaksud bersenang-senang. At-tamattu', terjemah mudah dia, bersenang-senang. Kenapa dimaksudkan bersenang-senang? Sebab dia buat haji dengan mudah. Maka sebab itu kata Imam Nawawi, an yuhrima bil umrah fi ashhuril hajj wa yafrugha minhu thumma yahujja min 'amih. Okey. Maka bila dia nak pergi haji, maka dia pergi haji dengan niat umrah dulu. Niat umrah sahaja. Maka dia melewati miqat, dia pergi Mekah dengan niat umrah sahaja. Kemudian dia masuk Mekah, dia buat umrah. Lepas dia dah masuk, dia dah buat umrah, dia pun keluar daripada ihram dia. Pakai baju biasa, tak ada pantang larang, dan kebanyakan orang Malaysia memang buat tamattu'. Bila tiba 8 Zulhijjah ataupun 9 Zulhijjah, maka barulah dia berniat ihram haji. Lalu ihram haji dia tak lama. Daripada 8 Zulhijjah 1 hari, 9 Zulhijjah 1 hari, 10 Zulhijjah dia dah keluar ihram dah. Dah tahallul awal. Maka dia hanya berihram haji 2 hari lebih. Maka ini tamattu'. Maka ini yang paling mudah dan majoriti orang Malaysia melakukan haji tamattu'. Saya pun tahun lepas buat haji tamattu'. Maka dia bersenang-senang. Cuma dia kena ada sembelih binatang. Dia kena bayar. Dia kena sembelih binatang sebab dia bersenang-senang. Sebab itu firman Allah dalam suratul Baqarah, "Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal hadyi." Maka dia kena sembelih binatang al-hadyu, dia kena sembelih seekor kambing. Maka ini haji yang kedua. Sebab itu kata Imam Nawawi, dia berihram umrah sahaja pada bulan-bulan haji dan dia selesai daripada umrah, kemudian barulah dia berniat haji. Maka ini adalah yang kedua. Jelas ke jelas? Yang ketiga ini dia al-qiran. Qarana maksud dia menggabungkan. Maka dia melewati miqat, dia masuk ke Mekah dengan niat menggabungkan kedua-duanya. Dengan niat dia menggabungkan amalan haji dan amalan umrah. Maka ini adalah qiran. Sebab itu disebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an yuhrima bihima jami'a, berihram dengan haji dan umrah serentak. Maka dia tadakhul. Amalan haji dan amalan umrahnya ada tadakhul. Pada waktu itu saling lengkap melengkapi. Maka inilah 3 cara untuk buat haji. Persoalan dia, mana satu lebih afdal? Ifrad, tamattu' ataupun qiran? Maka pada baris yang keempat, kata Imam Nawawi, ayyuha afdal? Faqala Syafi'i wa Malik. Imam Syafi'i dan Imam Malik berkata, paling afdal adalah haji ifrad. Sebab itu yang paling susah. Itu yang paling banyak pengorbanan. Itu yang paling lama berada dalam ihram. Maka paling afdal adalah ifrad. Yang paling afdal.
kemudian tamattu', kemudian barulah qiran. Imam Ahmad berpandangan yang paling afdal adalah tamattu'. Imam Abu Hanifah berpandangan yang paling afdal adalah qiran. Maka daripada para ulama punya pilihan, mana satu yang paling afdal, disitulah para ulama memahami haji Nabi. Sebab itu pada persoalan seterusnya, baris yang kelima, baris yang keenam, timbul persoalan, apakah haji yang Nabi buat? Maka Imam Syafi'i punya pandangan, Nabi buat haji ifrad. Imam Abu Hanifah, dia mengatakan Nabi buat haji qiran. Dan Imam Ahmad berkata, Nabi buat haji tamattu'. Dan kerana kenapa berbeza pendapat? Sebab semua para sahabat yang meriwayatkan hadis haji, ada ketiga-tiga pandangan tersebut. Ada pandangan ifrad, ada mengatakan Nabi buat qiran, ada juga Nabi mengatakan Nabi buat tamattu'. Okey, bagaimanakah cara kita nak menggabungkan? Maka pada baris yang kedua, 4, 6, 8, kata Imam Nawawi, wa tariqil jama', cara untuk kita nak cuba menggabungkan hadis-hadis haji Nabi adalah annahu sallallahu alaihi wasallam kana awwalan mufrida. Nabi SAW bila berada di Zulhulaifah, maka Nabi telah berniat haji ifrad pada awalnya. Thumma sara qarina, kemudian Nabi SAW telah berniat qiran. Ini adalah antara cara untuk menggabungkan hadis-hadis tersebut. Jelas ke jelas? Okey. Kemudian berkenaan tentang hadis-hadis tentang haji ni, kita akan baca banyak hadis tentang haji Nabi. Maka tadi kita berhenti tu pergi kepada 2, 4, 6, baris yang ke-6 lepas tu pada perenggan yang baru. Maka kata Imam Nawawi, nanti kita akan baca 3 hadis, kita akan baca hadis daripada 3 perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hadis Jabir, hadis Abdullah bin Umar dan hadis Aisyah. Jumpa tak? Maka kata Imam Nawawi, semua jumpa ke? Dalam syarah Nawawi. Okey. Fa amma Jabir, maka adapun Jabir, fa huwa ahsanus sahabati siyaqatan li riwayati hadis hajjatul wada'. Maka kata Imam Nawawi, daripada banyak-banyak hadis tentang haji Nabi, riwayat yang paling terbaik yang ada dalam Sahih Muslim adalah hadis riwayat Jabir bin Abdullah. Itu yang paling terbaik. Fa innahu dzakaraha, kerana Jabir bin Abdullah menceritakan tentang haji Nabi min hina khurujin Nabi, daripada awal Nabi keluar Madinah sampailah Nabi selesai. Maka dalam banyak-banyak riwayat haji Nabi yang paling bagus riwayatnya adalah kisah Jabir, panjang yang kita akan baca nanti. Okey, fahuwa abbad, maka beliau adalah orang yang paling mengingati haji Nabi SAW berbanding yang lain. Wa amma bin Umar fasaha anhu annahu kana akhidan bi khitami naqatin Nabi. Dan hadis Abdullah bin Umar juga sangat bagus, kerana dalam riwayat kita belajar Abdullah bin Umar adalah orang yang telah memegang tali kekang unta Nabi SAW. Dia yang pegang tali unta Nabi, yang bawa Nabi SAW sepanjang perjalanan haji. Maka riwayatnya pun pada waktu itu adalah sangat penting dalam haji Nabi SAW. Baris bawah tu, wa amma Aisyah, adapun riwayat Aisyah, fakurbuha min Rasulillah ma'ruf, maka kerana dia adalah isteri yang Nabi bawa untuk buat haji, maka hadisnya pun adalah penting untuk kita memahami haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jelas ke jelas? Okey. Maka Imam Syafi'i menyebut haji yang paling afdal, semua boleh buat. Haji yang paling afdal adalah ifrad, dan itulah yang paling susah. Namun kalau kita mampu buat, kita buat. Okey, sekarang ni faham ke? Saya pasti tak faham sepenuhnya. Sebab selagi belum pergi menunaikan haji, maka sukar untuk memahami sepenuhnya. Tapi kita baca dan kita cuba jelaskan mana yang mampu, insya-Allah. Riwayat 2910, 279. Jumpa tak? Ada banyak lagi ni yang kita tak dapat nak baca. Nanti kalau ada masa maka baca. So kita nak cuba habiskan kitab Sahih Muslim, insya-Allah. 2910. Maka syarah Nawawi ni nanti ada masa baca. 2910. Jumpa tak? Wa bihi ilayhi qala hadatsana Yahya bin Yahya at-Tamimi qala qara'tu ala Malik an Ibn Shihab bin Urwah Aisyah radhiyallahu anha, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala, sesungguhnya beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah, kami telah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam am hajjatil wada', pada tahun Nabi menunaikan haji wada',
iaitu haji perpisahan. Maka sebenarnya al-wada' boleh baca dengan kedua-dua cara. Apa bifathil waw dengan juga bikasril waw. Al-wada' boleh, al-wida' pun boleh. Dan di sini kita baca dengan al-wada' berbaris atas. Okey. Maka kata Aisyah, fa ahlalna bi umrah. Maka kami telah berihram dengan ihram umrah. Maka bila buat umrah dulu, maka ini haji apa? Tadi kita dah belajar. Haji tamattu'. Bila seseorang itu pada musim haji, dia niat umrah sahaja, maka ianya adalah haji tamattu'. Kalaulah dia niat haji sahaja, ifrad. Kalaulah dia niat haji dan umrah, maka dipanggil qiran. Maka Aisyah, dia sebenarnya nak buat tamattu'. Namun kita akan belajar, beliau tak dapat nak buat kerana beliau tak sempat nak habiskan umrah kerana beliau telah haid dan uzur. Fa'ahlalna bi umrah. Maka kata Aisyah, kami telah berihram dengan ihram umrah. Thumma qala Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda. Kena faham betul-betul bahagian ni. Nanti kita akan jelaskan. Maka baginda bersabda, man kana ma'ahu hadiyun. Barang siapa yang bersama dengannya binatang al-hadiyu. Apakah binatang al-hadiyu? Baris yang kedua, 4, 6, 8. Baris yang ke-8. Kata Imam Nawawi, al-hadiyu adalah ismun, nama. Lima yuhda, bagi apa jua binatang yang dituntun, yang dibawa ilal haram, ke tanah haram, minal an'am, daripada binatang ternakan, unta, lembu ataupun kambing. Zaman kita tak boleh nak bawa binatang naik kapal terbang. Dah tak boleh. Tapi sunnah haji Nabi SAW akan bawa binatang sendiri. Sendiri daripada tempat masing-masing. Daripada Madinah, daripada Syam, daripada mana-mana. Maka akan dibawa binatang al-hadiyu. Maka binatang yang dibawa daripada rumah, maka itu dipanggil al-hadiyu khusus. Iaitu al-hadiyu ni maksudnya binatang yang dibawa daripada rumah untuk disembelih di tanah haram. Kenapakah al-hadiyu sangat terkenal? Sebab zaman Nabi SAW, bahkan sebelum Nabi, perompak-perompak pun mereka tak berani nak merompak binatang al-hadiyu. Sebab mereka tahu binatang ini nak disembelih di tanah haram. Sebab itu kalaulah binatang al-hadiyu, nanti kita akan baca hadis, maka dia ada tanda dia. Sama ada dengan diletakkan selipar pada leher dia, ataupun ada sesuatu tanda, maka semua orang tahu ini adalah binatang al-hadiyu, binatang yang nak dibawa ke Mekah untuk disembelihkan di Mekah. Okey. Jelas ke setakat tu? Maka Nabi pun bersabda, man kana ma'ahu hadiyun, barang siapa yang membawa binatang al-hadiyu, maksudnya dia bawa binatang daripada rumah ke tanah haram, falyuhillah, maka hendaklah dia berihram bil haji ma'al umrah, dengan haji dan umrah. Maksudnya dia mestilah berihram, dia mestilah pada waktu itu sama ada dia mestilah berihram dengan niat qiran. Dia mestilah buat qiran. Summa la yahilla, kemudian dia tidak boleh keluar daripada ihramnya hatta yahilla minhuma, sehingga dia telah selesai daripada haji dan umrah jami'an, kesemuanya. Maksudnya sabda Nabi, siapa yang bawa binatang tu maka jangan buat tamattu'. Siapa yang bawa binatang tu maka buatlah haji qiran. Qalat, berkata Aisyah. Okey, sekarang ni timbul persoalan. Adakah orang yang bawa binatang memang tak boleh buat tamattu'? Maka jom kita lihat pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, pada muka surat 791. Muka surat 791 pada baris yang ke-2, 4, 6, pada baris yang ke-6. Maka kata Imam Nawawi, lalu Nabi sebut siapa yang bawa binatang al-hadiyu tak boleh buat tamattu', mestilah buat haji qiran. Maka kata Imam Nawawi, hadal hadis ini secara zahirnya menjadi dalil bagi mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Bagi mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Maka annal mu'tamir, bahawa sesungguhnya seorang yang berniat umrah, al-mutamatti, kerana nak buat haji tamattu', idza kana ma'ahu hadiyun, apabila dibawa binatang al-hadiyu bersama dengannya daripada rumah, la yatahallal, dia tidak boleh keluar daripada ihram umrahnya sehingga binatang tersebut disembelih pada tarikh 10 Zulhijjah. Maksudnya dia kena ubah daripada niat
tamatuk kepada niat kiran. Dia kena pada waktu itu buat niat haji kiran. Kerana Nabi sebut begitu. Namun mazhab Syafi'i menyebut, wa mazhabu Malik wa Syafi'i annahu idza tafa, apabila seseorang yang nak buat tamatuk, apabila dia telah bertawaf, wasa'a, bersa'i, wahallaqah, dan dia telah mencukur ataupun memotong rambut dia, halla, maka dia telah selesai daripada umrah dia. Dia telah selesai. Wahallalahu kullu syai'in, dan dia telah keluar daripada ihramnya, sawa'un, sama ada dia ada membawa binatang al-hadiyu ataupun tidak. Maka Imam Syafi'i menyebut apa yang Nabi suruh itu adalah sekadar untuk galakan, bukannya wajib. Maka dalam mazhab Syafi'i, kalaulah seseorang itu dia bawa ke tidak binatang, kalaulah dia nak buat tamatuk, dia selesai di amalan umrah, maka dia selesai umrah. Bila masuk 8 ataupun 9 Zulhijjah, barulah dia berniat ihram haji. Jelas ke jelas? Okey. Tapi Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Siapa yang buat tamatuk dia bawa binatang, dia kena convert, dia kena tukar niat kepada haji kiran. Qalat, kembali kepada hadis, berkata Aisyah, maka aku telah tiba di Mekah, wa ana haid, dalam keadaan aku haid. Lam atuf bil baiti, aku tidak dapat melakukan tawaf di Baitullah. Maka orang yang berihram haji dan umrah, amalan yang dia tak boleh buat hanyalah tawaf. Kalaulah dalam haid, maka dia boleh buat sa'i, dia boleh berwukuf. Yang tak boleh buat hanyalah tawaf. Cumanya selagi tak buat tawaf, maka tak bolehlah melakukan amalan-amalan yang lain, terutamanya ketika umrah. Kalaulah haji, maka dia boleh ke depan ke belakang turutan dia, tapi umrah dia tak boleh, sebab salah satu rukunnya adalah tartib. Maka Aisyah dia memang berniat umrah, maka selagi mana dia tak tawaf, maka tak boleh buat sa'i. Selagi tak buat sa'i, maka tak boleh bertahallul. Maka sebab itu dia masih dalam keadaan ihram dia. Maka sebab itu kata Aisyah, aku tidak boleh melakukan tawaf. Bila tak boleh buat tawaf, wala baina Safa wal Marwah, dia tidak boleh melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Fasyakautu dzalika ila Rasulillah, maka dia pun mengadu kepada Nabi SAW. Maka baginda bersabda, unqudi ra'saki, maka bukalah segala tocang dan juga syamak. Syamak ni apa kita terjemahkan tadi? Macam gel, macam lilin. Sebab orang dulu bila nak pergi haji perjalanan dia jauh, berminggu, maka Nabi SAW ada meletakkan syamak. Syamak maksudnya umpama lilin. Kalau zaman kita, umpama gel pada sebahagian besar bahagian rambut Nabi yang tidak termasuk daripada anggota wuduk, supaya pada waktu itu tak ada masuk habu ataupun debu. Maka Nabi SAW bersabda, unkudi, bukalah tocang dan juga syamak yang ada pada rambut kamu. Wamtashiti, dan sikatlah rambut kamu. Wa ahilli, dan berihramlah kamu untuk haji. Wada'il umrah, dan tinggalkan seketika umrah. Kenapa Nabi suruh buat begitu? Sebab sebenarnya dalam hadis yang lain kita baca, dah tiba waktu haji, dah tiba hari tarwiyah. Maka Aisyah masih lagi tak bersuci, dia masih lagi tak dapat nak buat umrah dia. Maka Nabi kata, niat haji dulu. Sebab dah tiba hari untuk buat haji. Dan hari haji dia bukan macam umrah. Umrah boleh buat sepanjang tahun. Haji hanyalah 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah sahaja. Macam contoh Arafah, hanya 9 Zulhijjah sahaja. Tak boleh nak ubah. Maka Nabi kata, tinggalkan, tangguh sementara ihram umrah dan berniatlah untuk ihram haji. Maka apakah maksud inqidi ra'saki wamtashiti? Kenapa Nabi suruh sikat? Maka lihat muka surat 709 Syarah Nawawi 790 daripada bawah baris yang kedua 4, 6, 7. Maka kata Imam Nawawi, kena faham maksud Nabi suruh sikat adalah fala yalzamu minhu ibtalul umrah. Bukanlah Nabi suruh dia batalkan niat umrah, dia tidak. Nabi tak suruh batalkan. Lianna naqdar ra'si wal imtishad, kerana membuka tocang pada rambut dan juga menyikat rambut, kedua-duanya adalah harus ketika dalam ihram. Bihaitsu, dengan syarat tidak tergugur dan tidak tercabut rambut. Lakin yukrah, namun ianya adalah makruh untuk menyikat rambut. Wa ta'awwal al-ulama, dan para ulama menafsirkan maksud Nabi suruh menyikat adalah pada waktu itu untuk menyikat kerana Aisyah rambut dia ada gatal, ada kutu, maka ada azar.
maka Nabi suruh dia sikat. Fa'abaha lahal imtisyad, maka harus untuk Aisyah pada waktu itu untuk menyikat. Pandangan yang kedua, ada yang mengatakan maksud daripada Nabi suruh menyikat adalah pada baris bawahnya tasrihu sya'ri bil asabi lil ghusli. Nabi suruh untuk Aisyah mandi sunat ihram untuk berihram haji. Dan maksud daripada menyikat bererti bermaksud memasukkan tangan pada rambut ketika mana mandi. Maka Nabi SAW kata nak masuk hari haji dah. Wahai Aisyah, tangguhkan seketika umrah kamu, berniat haji dan mandi untuk ihram haji. Maka maksud daripada wam tashiti dan juga wan qudi ra'saki, maksudnya adalah mandi untuk ihram haji. Jelas ke jelas? Okey. Jom kita baca. Hadis yang pertama ni kena banyak penjelasan dulu. Barulah nanti kita faham hadis-hadis yang lain. Qalat, maka berkata Aisyah, fafa'altu, maka aku pun ikut seperti yang Nabi suruh. Aku tangguhkan dahulu umrahku dan aku berniat ihram haji. Maka jadilah Aisyah buat haji apa? Haji kiran. Sebab umrah dia belum selesai dan dia gabungkan dengan niat haji. Maka daripada sini menjadi dalil orang yang pada awalnya dia sekadar nak buat tamattu'. Tapi ketika dah sampai ke Mekah dia kata, taklah susah mana. Dan dia pun belum selesaikan umrah dia. Dia nak tambah niat haji, nak buat kiran. Maka tak ada masalah. Daripada tamattu' boleh berpindah kepada niat haji kiran. Jelas ke jelas? Okey. Fafa'altu, maka kata Aisyah, aku pun buat. Falamma qadainal hajja, apabila kami telah selesai melakukan amalan haji, arsalani Rasulullah, maka Nabi SAW telah mengutuskan aku bersama dengan adikku Abdurrahman bin Abu Bakar ila Tan'im, menuju ke Tan'im. Fa'tamartu, maka aku telah berniat ihram umrah. Faqala, maka baginda bersabda, hadhihi makana umratiki, ini adalah menggantikan umrah yang kamu tak sempat buat. Okey, kat sini kena faham betul-betul. Lalu Aisyah bila masuk ke Mekah, maka apakah niat ihram dia? Dia niat buat haji ke buat umrah? Umrah. Okey, itu satu. Maka dia nak buat tamattu', tapi dia niat umrah dulu. Adakah Aisyah telah selesai buat umrah? Tak selesai. Dia masih lagi belum selesai. Sebenarnya cukup sahaja untuk Aisyah radhiyallahu anha punya umrah, cukup pada waktu itu dengan amalan haji yang telah selesai. Dah cukup dah. Cumanya nanti dalam riwayat yang lain kita belajar, Aisyah dia nak pada waktu itu amalan yang lebih. Dia kata, wahai Rasulullah, aku nak buat umrah berasingan. Walaupun aku dah selesai haji kiran, bila selesai haji, selesailah umrah. Tetapi pada waktu tu aku nak buat umrah yang berasingan. Maka Nabi SAW memeraikan dia, Nabi suruh dia pergi ke Tan'im. Tapi sebenarnya umrah dia dah selesai beserta dengan amalan haji. Cumanya dia nak buat dengan ihram yang berasingan untuk umrah sahaja. Dan ini kita boleh faham dengan jelas apabila kita baca catatan Imam Nawawi, muka surat 790, daripada bawah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Hadhihi makanu umratuki. Okey, adapun kena faham maksud makanu umratuki, umrah tu dah selesai. Sebab kalau haji kiran, selesai amalan haji, maka selesailah juga amalan umrah. Jelas ke jelas? Cumanya kenapa Nabi sebut sebagai ganti umrah kamu? Famaknahu annaha aradat, sesungguhnya Aisyah mahu an yakuna laha umrah munfaridah, dia ingin untuk ada umrah yang berasingan daripada amalan haji. Kama hasala lisairi ummahatul mu'minin, sebagaimana yang dapat dilakukan oleh isteri-isteri Nabi yang lain dan juga para sahabat yang lain. Maka pada waktu itu dia nak buat amalan yang berasingan untuk umrah, walaupun dia dah selesai dah umrah dia kerana dia buat haji kiran. Okey, sebab itu para ummahatul mukminin yang lain, mereka telah selesaikan umrah mereka, wa atamul umrah. Mereka masuk ke Mekah dengan niat umrah, maka mereka telah selesai umrah. Wa tahallalu minha, dan mereka telah selesai bertahallul, keluar daripada ihram umrah qabla yaumit tarwiyah, sebelum 8 Zulhijjah. Thumma ahramu, kemudian mereka telah berihram haji daripada Mekah pada hari tarwiyah 8 Zulhijjah.
fayahsulu lahum, maka dapatlah bagi ummahatul mukminin dan kebanyakan para sahabat umrah yang berasingan dan juga haji yang berasingan. Wa amma Aisyah, adapun Aisyah, fa innama hasalalaha umrah, maka Aisyah hanya mendapat umrah mundarijah yang termasuk di dalam amalan haji, kerana dia buat haji kiran. Maka bila dia selesai amalan haji, amalan umrah dia pun selesai. Ya Atiyah, kenapa? Oh tadi jumpa siapa? Jumpa baby. Kawan, mana kawan? Mana kawan? Oh tu. Okey. Faqala lahan Nabi, maka sebab itu Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, yauman nafar, bila telah selesai nafar thani, yasa'uki tawafuki, sebenarnya telah cukup bagi kamu wahai Aisyah tawaf dan tawaf kamu untuk ibadah haji dan umrah kamu. Nabi kata dah cukup sebab kamu buat haji kiran. Namun Aisyah dia tak nak begitu. Dia nak buat ada umrah yang berasingan. Fa'abad wa aradat umrah munfaridah. Maka Aisyah dia mahu umrah yang dilakukan berasingan. Seperti mana yang isteri Nabi yang lain dapat buat ketika tamattu'. Falamma tamarat umrah munfaridah. Maka apabila Aisyah selesai umrah yang berasingan setelah dia selesai amalan haji, maka Nabi pun berkata dengan dia, hadhihi makanu umratuki. Inilah amalan umrah yang kamu inginkan kerana kamu tak sempat melakukan umrah kerana haid kamu. Jelas ke jelas? Apa maksud dia? Adapun umrah ketika mana haji itu dah selesai. Bila selesai haji, maka selesailah umrah kerana itu adalah haji kiran. Saya tak faham, saya tak pasti kamu jelas ke tak jelas ni. Okey, nanti boleh pergi haji, nanti boleh baca balik hadis-hadis ni. Tapi inilah yang paling perlahan yang saya boleh jelaskan tentang hadis-hadis ni. Okey, jom kita baca. Maka sebab itu bila Aisyah dia nak buat umrah berasingan, walaupun umrah dia dah selesai sebab dia buat haji kiran, maka Nabi pun pujuk dia. Nabi kata, Aisyah, hadhihi makanu umratuki. Inilah umrah yang kamu nak sangat. Kamu nak ada umrah berasingan, maka inilah umrah kamu. Riwayat seterusnya, fatafa alladhina ahallu bil umrah bil baiti wa bis safa wal marwah. Maka kata Aisyah, maka telah selesai melakukan tawaf orang-orang yang telah berihram umrah sahaja. Maksud orang yang buat tamattu'. Nak buka ni? Dia makan tak? Nah. Manis ni dik. Ni apa? Gulab jamu. Nah. Manis tu, manis. Makan sikit je. Okay, minta maaf. Ada banyak gangguan. Mana tadi hilang dah? Mana tadi? Okey, maka kata Aisyah. Aisyah menerangkan situasi orang yang melakukan haji tamattu'. Fatawafa, maka telah selesai umrah, telah selesai melakukan tawaf. Orang-orang yang ahallu telah berihram untuk umrah. Bil baiti di Baitullah, wa bis safa, dan telah selesai sa'i mereka di antara Safa dan Marwah. Summa hallu, kemudian mereka telah menjadi halal daripada ihram. Ini adalah orang yang melakukan tawaf, orang yang melakukan tamattu'. Maka bila buat haji tamattu', kena habiskan umrah dulu, barulah buat haji, barulah buat haji kiran. Barulah buat amalan haji. Itu tamattu'. Sebab itu kata Aisyah, summa tafu, kemudian orang yang buat haji tamattu', mereka akan tawaf lagi sekali. Ba'da an raja'u, setelah mereka kembali daripada Mina, lihajjihim, untuk tawaf bagi haji mereka. Wa ammal ladzina kanu, dan adapun orang-orang yang mereka menggabungkan di antara haji dan umrah. Haji mana yang menggabungkan haji dan umrah? Haji kiran. Maka kata Aisyah, adapun orang yang menggabungkan niat ihram dia di antara haji dan umrah, fa innama tafu tawafan wahida. Mereka hanya bertawaf sekali sahaja. Cuma bila mula-mula sampai, mereka buat tawaf kudum. Sebab bila sampai, mereka buat tawaf kudum. Tetapi adapun tawaf haji dan umrah, mereka hanya buat sekali sahaja. 2911. Jom kita baca riwayat seterusnya. Baca sanad dia dulu. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat, bahawa sesungguhnya beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah, kami telah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada,
pada haji perpisahan. Al-wada' boleh, al-wida' boleh, kata Imam Nawawi, kedua-duanya boleh. Al-wada' bermaksud perpisahan. Faminna, maka kata Aisyah, maka ada di antara kami man ahalla, yang telah berihram bi umrah, untuk umrah sahaja. Lalu orang yang berniat berihram umrah, dia buat haji apa? Haji tamattu'. Wa minna man ahalla bi hajjin, dan ada di antara kami yang berihram untuk haji sahaja. Maka orang yang berihram haji sahaja, dia buat haji apa? Haji ifrad. Dan kalaulah dia berihram dua-dua, maka dia buat haji kiran. Faqala, kata Aisyah, hatta qadimna Makkah, maka apabila kami telah sampai ke Mekah, maka Nabi SAW bersabda, man ahrama bi umrah, barang siapa yang berihram umrah sahaja, maksudnya dia nak buat tamattu', walam yuhdi, dan dia tidak membawa binatang al-hadyu. Kita dah sebut al-hadyu adalah binatang yang dibawa daripada rumah untuk disembelihkan di tanah haram. Maka Nabi kata, siapa yang buat tamattu' dan tak bawa binatang, falyahlil, maka dia boleh keluar daripada ihram. Wa man ahrama bi umrah, dan barang siapa yang berihram umrah, wa ahdah, namun ada membawa binatang al-hadyu, maka Nabi cadangkan, fala yahillu, maka dia tidaklah perlu keluar daripada ihram dia, hatta yanhara, sehingga dia sembelih binatang dia, binatang al-hadyu dia bila? Pada 10 Zulhijjah. Maka Nabi kata, siapa yang tak bawa binatang, maka tak payah buat tamattu', buat kiran. Maka Nabi cadangkan begitu. Maka Imam Syafi'i menjadikan itu sebagai galakan. Tetapi Imam Abu Hanifah kata, itu adalah perintah daripada Nabi. Maka ikut Imam Abu Hanifah, orang yang bawa binatang al-hadyu tak boleh buat tamattu'. Orang yang tak bawa binatang, maka baru boleh buat tamattu'. Dalam mazhab Syafi'i, bawa binatang ke tak bawa binatang, maka nak buat tamattu' boleh. Jelas ke jelas? Okey. Okey, maka Nabi cadangkan siapa yang bawa binatang, maka janganlah dia keluar daripada ihram, jangan buat tamattu', namun ubah niat kepada kiran. Daripada sini juga kita belajar, adakah boleh seseorang itu pada awalnya nak buat tamattu', tapi dia nak berpindah niat kepada kiran, boleh ke tak? Boleh, seperti mana yang berlaku kepada Aisyah dan sebagaimana yang Nabi suruh dalam hadis ini. Maka Aisyah dia masih tak boleh buat tawaf, dia masih tak boleh buat umrah. Aisyah niat tamattu', dia niat ihram, tetapi dia tak boleh buat kerana dia haid. Maka bila dah tiba waktu haji, fa'amarani Rasulullah, maka Nabi telah memerintahkan aku, an anquda, untuk aku membuka tocang yang ada pada rambut. Kerana apa ada tocang? Kita dah sebut berkali-kali. Orang dulu kerana perjalanan dia jauh merentasi padang pasir, maka mereka mengikat rambut mereka menjadikan tocang dan meletakkan syamak, meletakkan lilin supaya habuk tidak masuk. Maka Nabi suruh buka. Kenapa Nabi suruh buka? Sebab Nabi nak suruh mandi. Mandi apa? Mandi haid ke? Bukan mandi haid, mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram untuk apa? Untuk haji. Sebab dah masuk hari haji. Wa amtashita, dan Nabi memerintahkan aku untuk menyikat rambut. Kita dah belajar dah, kata Imam Nawawi. Apakah maksud menyikat rambut dan membuka ikatan? Maksudnya adalah mandi. Nabi suruh untuk dia mandi. Kenapa Nabi suruh untuk dia mandi? Wa uhilla bihajjin, Nabi suruh untuk dia mandi bagi ihram haji. Sebab bila dia datang awal-awal dia tak ada ihram, dia tak ada niat ihram haji. Dia sekadar nak buat tamattu', namun dia tak dapat selesaikan kerana dia telah uzur. Wa atrukal umrah, dan Nabi menyuruhkan aku untuk meninggalkan umrah. Tapi kena faham betul-betul, kena tulis dalam kurungan di situ. Bukanlah bermaksud tak payah buat umrah, tetapi sebaliknya umrah itu dah mundarij, dah termasuk, dah tadakhul di dalam amalan-amalan haji. Maka dijadi sebagai haji apa ni? Haji kiran. Qalat, berkata Aisyah, fa fa'altu zalik, maka aku pun buat apa yang Nabi suruh, hatta idza qadaitu haji, sehingga apabila aku telah selesai hajiku, maka Nabi SAW telah menghantar bersama denganku Abdul Rahman bin Abu Bakar, wa amrani, maka Nabi memerintahkan aku untuk berniat berihram umrah daripada Tan'im, maka na umrati, menggantikan. Dia bukan terjemah dia menggantikan. Apa terjemah yang sesuai? Sebab dia punya umrah dah selesai. Makana mengambil tempat umrah yang Aisyah tidak dapat laksanakan, allati adrakani,
kerana telah tiba pada Aisyah waktu haji walam ahlil minha, dan Aisyah tidak selesai daripada umrah tersebut. Sebenarnya Aisyah punya umrah dah selesai, kata Imam Nawawi, dan kita baca. Cuma kenapa Aisyah dia nak buat umrah lagi? Sebab dia nak buat umrah yang berasingan daripada haji macam isteri-isteri Nabi yang lain. Sebab isteri Nabi yang lain buat tamattu', tetapi dia tak dapat nak buat berasingan kerana haid dia datang, maka umrah dia dah selesai sebab dia buat haji kiran. Cuma dia nak buat umrah yang berasingan. Jelas ke jelas? 2912 baca sanad dia. Maka hadis ni pun lebih kurang sama. Kalaulah kita dah faham hadis yang pertama dan kedua tadi, maka yang baki ni pun sepatutnya kita faham. Sebab lebih kurang sama. Maka Aisyah berkata, kharajna ma'an Nabi SAW. Kami telah keluar bersama dengan Nabi SAW. Ama hajjatil wada'. Pada haji yang mana merupakan haji perpisahan. Sebab itu adalah haji terakhir Nabi. Fa'ahlaltu. Maka aku telah berihram umrah. Maka orang yang berihram umrah, dia buat haji apa? Tamattu'. Berkali-kali saya sebut supaya ingat. Walam akun suktul hadiah, dan aku tidak membawa bersama binatang al-hadiyu. Apakah binatang al-hadiyu? Binatang yang dibawa daripada rumah untuk disembelih di tanah haram. Faqala Nabi, zaman kita dah tak boleh nak bawa. Takkanlah kita nak bawa kambing, naik flight dan sebagainya. Faqala Nabi, maka Nabi SAW bersabda, man kana ma'ahu hadiyun, barang siapa yang membawa binatang al-hadiyu, falyuhillah, maka hendaklah dia berihram bil haji ma'a umratih, haji bersama dengan umrah dia. Maka Nabi galakkan orang yang bawa binatang al-hadiyu untuk buat haji apa? Haji kiran. Walaupun niat asal dia tamattu', tapi Nabi galakkan untuk mereka buat haji kiran. La yahillah, maka janganlah dia keluar daripada ihramnya hatta yahillah, sehingga dia keluar daripada ihram minhuma, keduanya, iaitu haji dan umrah, jami'a, semuanya. Qalat, berkata Aisyah, fahitu, maka aku telah datang haid. Falamma dakhaltu lailatu Arafah, maka apabila telah masuk malam Arafah. Apakah malam Arafah? Maksudnya esok 9 Zulhijjah, malam tu bererti esok dah nak wukuf di Arafah, dan dia masih lagi dalam keadaan haid. Maka aku telah berkata, wahai Rasulullah, inni kuntu ahlaltu, sesungguhnya aku telah berihram hanya untuk umrah, sebab dia nak buat tamattu', namun tak dapat buat kerana haid dia berpanjangan. Fakaifa asna', maka apakah yang patut aku buat bihajjati, dengan hajiku? Maka Nabi SAW bersabda, unqudi ra'saki, bukalah ikatan pada rambutmu, wamtashiti, dan sikatlah rambutmu. Maka kita dah belajar dah apakah maksud kiasan bagi unqudi ra'saki wamtashiti. Apa maksud dia? Nabi suruh untuk dia irtasili, Nabi suruh untuk dia mandi. Mandi apa? Sunat ihram bagi haji. Okey, wa amsiki anil umrah, Nabi kata tangguhkan dahulu umrah, tapi tak ada tangguh pun. Sebab orang bila buat haji kiran, maka dia buat untuk kedua-duanya, amalan haji dan umrah. Wa ahilli bil hajj, dan berihramlah kamu dengan ihram haji. Qalat, berkata Aisyah, falamma qadaitu haji, apabila aku telah selesai amalan hajiku, amara Abdurrahman, Nabi telah memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar, fa'ardafani, maka Abdurrahman bin Abu Bakar telah memboncengkan daku, fa'amarani minat tan'im, maka beliau telah menjadikan aku berniat umrah daripada Tan'im. Adakah umrah dia yang tadi tu tak selesai? Dah selesai dah. Cuma kenapa dia nak buat umrah lain? Sebab dia nak ada umrah yang berasingan macam isteri-isteri Nabi yang lain yang mereka buat tamattu'. Maka nak umrati, mengambil tempat umrah yang Aisyah tak dapat sempurnakan ketika mana masuknya musim haji. Jelas ke jelas? 2913 baca sanad dia. Maka Aisyah berkata, kharajna, kami telah keluar ma'a Rasulillah, bersama dengan Nabi SAW. Faqala, maka baginda bersabda, man arada minkum, barang siapa yang mahu di antara kamu, an yuhilla bihajjin wa umrah, untuk berihram dengan haji dan umrah, maka lakukan. Ihram haji bersama umrah, apa nama haji dia? Kiran. Berkali-kali kita ulang. Wa man arada an yuhilla bihajjin,
Dan barang siapa yang ingin untuk berihram dengan haji sahaja, maka hendaklah dia berihram. Apa nama haji untuk haji sahaja? Ifrad. Wa man arada an yuhilla bi umrah, dan barang siapa yang berihram dengan umrah sahaja, maka hendaklah dia berihram. Maka apa nama haji kalau dia masuk Mekah dengan umrah sahaja? Tamattu'. Penting untuk kita ulang-ulang. Sebab orang yang dah pernah buat haji pun kadang-kala dia masih lagi terkeliru. Qalat Aisyah, maka Aisyah berkata, fa ahalla Rasulullah, maka Nabi SAW telah berihram bihajjin, dengan haji. Maka ini menjadi dalil untuk mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i kata, apakah haji yang Nabi buat? Nabi buat haji apa? Kata Imam Syafi'i, ifrad. Sebab itu hadis Aisyah ini menyokong pendapat Imam Syafi'i bahawa Nabi SAW telah buat haji ifrad. Wa ahalla bihi nasun ma'ah, dan telah berihram haji ifrad bersama dengan Nabi segolongan para sahabat. Wa ahalla nasun bil umrati wal hajj, kata Aisyah sebahagian para sahabat yang lain mereka telah berihram umrah dan haji, maksudnya mereka buat kiran. Wa ahalla nasun bi umrah, dan sebahagian para sahabat mereka hanya berihram umrah, iaitu mereka buat haji tamattu'. Maka Aisyah buat haji apa? Awalnya dia nak buat haji tamattu', tapi kerana darah haid dia tak berhenti, akhirnya Nabi suruh dia buat haji apa? Haji kiran. Wa kuntu fi man ahalla bil umrah, kata Aisyah, dan aku adalah termasuk di antara orang yang berihram untuk umrah. Maka Aisyah dia tawaf haji kemudian. Maka sebab itu dia tak ada masalah walaupun dia haid, kerana tawaf dia adalah kemudian. 2914. Yang ini ada kelas Ustaz Ismail tak? Kau apa? Ha? 4.30. Okey, tak apalah. Kita sambung nanti jam 6.30 insya-Allah. Jelas ke jelas? Okey. Terima kasih semua. Jumpa lagi.